Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 5 ingin melakukan pembentangan yang bertajuk Etika Penggunaan Media Sosial yang dianggotai oleh Muhammad Taufik, Muhammad Zamir, Muhammad Safwan, Muhammad Zakirin dan Muhammad Gumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Mirhadi. Di sini saya ingin membentangkan sedikit sebanyak berkaitan etika penggunaan media sosial. Platform media sosial adalah medium laman web dan alat internet yang membolehkan seseorang itu untuk membuat perkongsian kandungan informasi, gambar, video, pautan dan pendapat antara penggunanya seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Laman sosial media pada awal penciptaannya bertujuan sebagai inisiatif untuk berhubung dengan rakan lama yang telah tidak dapat dihubungi atau hanya mengikuti perkembangan rakan dalam talian dalam kehidupan seharian mereka. Media sosial telah berkembang menjadi teknologi berasaskan komputer yang telah membantu dalam pembinaan komuniti serta memudahkan perkongsian idea dan pendapat sesama mereka. Penggunaan media sosial juga telah pun menjadi popular hari demi hari disebabkan penambahbaikan yang ditawarkan oleh sesebuah media sosial tersebut. Walau bagaimanapun, dalam inovasi dalam teknologi perhubungan yang pesat, khususnya untuk media sosial ini, kita tidak boleh menafikan bahawa ada berlakunya penyalahgunaan media sosial di kalangan penggunaannya. Oleh kerana media sosial melibatkan hampir semua lapisan masyarakat, tidak kira dewasa maupun remaja, kebarangkalian untuk penggunanya terdedah dengan penyalahgunaannya adalah adalah tinggi berikutan jumlah penggunanya juga tinggi. Pada masa kini, laman media sosial telah menjadi medium berlakunya penyebaran maklumat yang tidak sahih, penghinaan secara terang-terangan, unsur-unsur fitnah yang berleluasa, malah jenayah cyber juga sudah berlaku secara meluas melalui media sosial. Penyalahgunaan media sosial bukan sahaja berpotensi untuk memberi kesan kepada individu, malah mampu memecah belahkan komuniti. Penggubalan akta dan perundangan serta pelaksanaan ke atas penguasaannya ke atas media sosial perlu dikukuhkan. Kebebasan penggunaan media sosial kini perlu dikawal berdasarkan akta dan perundangan sedia ada. Penggunaan media sosial memerlukan penggunanya untuk menggunakannya dengan secara berhemah selaras dengan tujuan asal penciptaannya. Sekiranya penggunaan media sosial digunakan dengan cara yang terbaik, sudah semestinya akan mendatangkan lebih kebaikan berbanding keburukan kepada penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamir bin Muhammad Zuhid. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu pernyataan masalah dalam etika penggunaan media sosial. Pada era globalisasi ini, media sosial sudah tidak asing dalam kalangan masyarakat di dunia ini. Setiap manusia yang mempunyai gadget pasti akan mempunyai akaun media sosial mereka tersendiri, maupun dari kalangan kanak-kanak hingga ke orang dewasa. Akan tetapi dengan meningkatnya media sosial ini, penggunaan media sosial ini, terdapat beberapa masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat tersebut. Mari kita lihat. Baiklah, kita pergi kepada pernyataan masalah yang pertama, iaitu penyebaran fitnah dan berita palsu. Perkara ini amatlah ditegah oleh agama Islam. Agama Islam juga menyatakan bahawa
perbuatan menyebarkan fitnah ini juga jatuh dalam hukum haram. Okay, kalau kita tengok masalah penyebaran fitnah dan berita palsu ni telah berlaku dari zaman dahulu lagi. Iaitu dari zaman Rasulullah. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa berlakunya peristiwa Al-Ifki, iaitu di mana Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Rasulullah, telah difitnah oleh kaum munafik. Okay, masalah penyebaran fitnah dan berita palsu ini juga berlaku dari zaman ke zaman sehingga kan ke zaman hari ini, iaitu Rasulullah pernah berkata bahawa akhir zaman ini penuh dengan fitnah, iaitu antaranya fitnah Dajjal dan sebagainya. So sebagai contoh, kita dapat lihat penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan banyak lagi dengan mudahnya menyebarkan maklumat. So bila seseorang ni dia menyebarkan sesuatu maklumat yang tidak sahih tentang sesuatu pihak, sesuatu berita, maka hendaklah kita jangan mudah percaya. Kita hendaklah melakukan penyiasatan terdahulu untuk mengenal pasti bahawa adakah benar berita tersebut. Okay. Kenapa berlakunya penyebaran fitnah atau berita palsu? Okay, kemungkinan yang pertama, individu tersebut merasakan tidak berpuas hati ataupun ingin menjatuhkan sesuatu pihak tersebut. Selain itu, yang kedua, individu itu juga ingin mendapatkan perhatian ataupun kepercayaan daripada masyarakat dengan menggunakan perkara yang kotor ini. Okay. Baiklah, penyertaan masalah yang kedua iaitu menggunakan media hiburan dengan melayari web dan menyebarkan posting yang tidak berfaedah. Okay, perkara ini, masalah ini sering berlaku dalam kalangan remaja kerana remaja ni lebih cenderung untuk melakukan perkara tersebut. Okay, apa maksud dengan melayari web dan menyebarkan posting yang tidak berfaedah? Seperti mereka menggunakan media sosial ini sebagai tempat untuk melepaskan, untuk memenuhi kehendak nafsu mereka, iaitu dengan melayari web-web seperti lucah dan sebagainya. Kajian juga menunjukkan bahawa hampir 80% golongan terlibat dengan unsur pornografi. Okay. Apa boleh dengan maksud menyebarkan posting yang tidak berfaedah? Okay. Kalau kita tengok banyak akaun social media seperti Instagram, Twitter, Facebook dan TikTok, ada yang sesetengah akaun yang sengaja menyebarkan posting yang berunsurkan lucah, mahu seperti pergi ke kelab malam, minum arak dan sebagainya. So perkara ni amatlah bahaya apabila golongan kanak-kanak maupun remaja melihat perkara ini. Mereka akan mudah mengikut dan menarik ataupun membangkit mereka punya hawa nafsu untuk melakukan sebarang maksiat. Baiklah, penyertaan masalah yang ketiga iaitu perubahan gaya hidup kerana terpengaruhnya dengan anasi luar maupun trend terkini. Okay, masalah ini sering berlaku dalam golongan remaja yang sedang membesar dan kanak-kanak yang mempunyai gadget dan media sosial. Okay, hal ini berlaku kerana wujudnya media sosial yang menyebarkan posting yang berunsurkan negatif seperti vandalism, dari segi pemakaian mereka, penggunaan kata-kata yang kesat dan sebagainya. So apabila golongan-golongan ini melihat perkara-perkara ini di media sosial yang sering disebarkan, mereka akan mudah terikut-ikut dan mempraktikkan gaya hidup seperti ini dalam kehidupan mereka seharian. So kenapa berlakunya benda ni? Disebabkan kanak-kanak dan remaja yang sedang membesar ini tidak mempunyai jati diri yang kuat seperti orang dewasa, dan
mereka sering mudah mempercayai dan terikut-ikut dengan perkara ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat siapa yang ada adik tu, yang bawah-bawah umur, kanak-kanak tu, kita dapat tengok kalau mereka yang mempunyai media sosial seperti TikTok, mereka akan terikut-ikut. Sebagai contoh, mereka akan menari, mengeluarkan kata-kata yang mereka pelajari daripada media sosial dan sebagainya. So perkara ini amatlah bahaya untuk pembangunan masyarakat yang akan datang. Kerana kerana remaja dan kanak-kanak inilah yang akan meneruskan generasi sesebuah negara. Baiklah, penyataan masalah yang terakhir iaitu aktiviti perjudian. Aktiviti perjudian ini sering berlaku dalam kalangan remaja dan dewasa. Kalau kita tengok, aktiviti perjudian ni dari zaman dulu adalah secara fizikal. Akan tetapi pada zaman ini ia telah berubah menjadi secara atas talian, iaitu secara online. Sebagai contoh, apabila berlaku, mereka akan menaruhkan wang mereka pada platform-platform yang terbuka secara online untuk menaruhkan wang mereka. Permainan yang boleh mengajak ataupun menjuruskan kepada judi juga sering dimainkan oleh remaja dan dewasa, seperti permainan poker online, blackjack dan sebagainya. Agama Islam menegah perkara ini dan menyatakan bahawa hukum melakukan aktiviti perjudian ini adalah haram. Jatuhnya hukumnya haram. Seterusnya kita akan pergi kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah kajian ini mengenal pasti punca kekurangan etika dalam penggunaan media sosial. Yang kedua ialah kajian ini menerangkan dan menghuraikan etika yang betul dalam penggunaan media sosial. Dan yang ketiga ialah kajian ini ingin menjelaskan kepentingan dalam menjaga etika penggunaan media sosial. Terusnya kita akan pergi kepada kajian literatur. Kajian literatur ialah suatu kajian yang lepas yang dilakukan oleh penyelidik dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan kajian ini. Baiklah, kajian literatur yang pertama yang digunakan ialah media sosial dan kelestarian penggunaan menurut Islam. Kajian ini menyatakan bahawa menyatakan tentang impak media sosial terhadap masyarakat Islam, seperti apa yang akan berlaku dalam masyarakat Islam apabila menggunakan media sosial ini dari segi 3 perkara, iaitu ekonomi, sosial dan pendidikan. Seterusnya, kajian ini juga menyatakan bahawa adab penggunaan media sosial menurut Islam. Yang pertama iaitu menyampaikan perkara yang baik, maklumat yang sahih, batas pergaulan dan sebagainya. Yang terakhir, kajian ini menyatakan bahawa etika penggunaan media sosial berlandaskan nas dari segi nilai moral, nilai etika dan nilai kerohanian. Kajian literatur yang kedua yang digunakan dalam media sosial dan kecanduan penggunaan menurut Islam. Dalam kajian ini menyatakan bahawa terdapat ciri-ciri pengguna yang candu terhadap media sosial. So kita dapat tengok ciri-ciri pengguna yang candu dalam media sosial ni. Yang pertama iaitu sangat sensitif dengan notifikasi yang masuk. So macam bunyi keting dekat phone, mereka akan cepat-cepat lihat telefon mereka. Selain itu, mereka juga lupa akan waktu mereka bersama keluarga kerana mereka sering melayari media sosial. Kajian ini juga menyatakan terdapat golongan yang boleh membantu pengguna yang candu dalam candu penggunaan media sosial, seperti ibu bapa dan kerajaan. Ibu bapa itu memperhadkan penggunaan
telefon mereka, telefon anak-anak mereka. Okay, kalau kerajaan menyatakan mengeluarkan undang-undang tentang sesuatu perkara seperti apabila menyebarkan fitnah dan berita palsu, mereka akan dikenakan tindakan sekian dan sekian. Okay, baiklah. Kajian literatur yang ketiga iaitu yang digunakan dalam kajian ini iaitu media sosial dan impak tingkah laku menurut Islam. Okay, kajian ini menyatakan tentang kesan penggunaan media sosial kepada masyarakat. So, apa yang akan berlaku kepada masyarakat sekiranya media sosial ini tidak dibendung? Okay, apa yang berlaku adalah dari segi fashion mereka akan terikut-ikut dengan pengaruh luar. Selain itu, keganasan dan pornografi dan sebagainya seperti kesihatan perkataan atau perbualan dan sebagainya. Okay, ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Safwan dan saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang tujuan metodologi kajian dan metodologi kajian yang dipilih serta sumber kajian. Okey. Tujuan metodologi kajian. Jadi tujuan metodologi kajian ini adalah untuk memberi penjelasan bagaimana kajian ini dijalankan. Kedua, ianya juga bertujuan untuk memberitahu di mana maklumat dan data diperoleh. Dan ketiga, ianya bagi memastikan maklumat yang diperoleh itu mempunyai kesahihan. Dan terakhir, last sekali, ianya bagi memastikan objektif yang tercapai dalam kajian ini adalah berdasarkan maklumat yang sah. Okey, dan jenis metodologi kajian yang dipilih. Okey, dalam kajian ini kajian kuantitatif dipilih untuk menjalankan kajian ini, dan terdapat dua kaedah kajian iaitu kaedah kajian bahan bacaan dan kaedah kajian internet. Okey, seterusnya sumber-sumber kajian. Terdapat dua sumber yang dipilih dalam kajian ini, iaitu sumber buku dan sumber internet. Pertama sekali, sumber buku. Jadi dalam kajian ini Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai rujukan untuk kajian ini. Dan contoh, kalau diambil sebagai contoh bagi Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Nahlu, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi ayat surah An-Nahl ini, ayat 125, menjelaskan tentang pendakwah yang dituntut untuk mengajak manusia ke arah kebaikan. Oleh itu, ayat ini boleh kait rapat dengan media sosial yang merupakan yang boleh dijadikan medium untuk menyebarkan dakwah. Seterusnya, kita ambil contoh hadis pula. Boleh ambil hadis Al-Bukhari daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang beberapa hal yang pernah aku lakukan pada masa jahiliah, seperti silaturahim, memerdekakan budak dan bersedekah? Apakah aku mendapatkan pahalanya?"
Hakim berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu masuk Islam atas berkat kebaikan yang dahulu kamu kerjakan. Jadi dalam hadis ni dia berkait rapat dengan tentang penggunaan sosial media yang boleh merapatkan hubungan silaturahim. Dan sumber kedua pula, sumber internet. Jadi untuk sumber internet ni diguna untuk mencari definisi untuk 4 poin tersebut, iaitu untuk mencari definisi tajuk, iaitu etika penggunaan media sosial, juga untuk mencari definisi salah laku etika dan punca-punca salah laku etika serta kesan-kesan salah laku etika. Dan itu sahaja daripada saya untuk metodologi kajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakir bin Sudi. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian dan perbincangan. Konteks ini menguraikan hasil kajian daripada pendidikan melalui artikel, jurnal dan juga pembacaan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Hasil daripada kajian telah dijalankan, masalah etika dalam kalangan masyarakat semakin menjadi kritikal. Hal ini kerana masalah etika ini akan memberi impak kepada penggunaan dan tingkah laku para pengguna media sosial yang mudah terpengaruh dengan pelbagai trend-trend negatif. Oleh yang demikian, amatlah penting untuk setiap pengguna mengetahui dan didedahkan dengan tata cara dan etika yang betul dalam penggunaan media sosial supaya masyarakat lebih peka dan lebih cenderung untuk menjaga tata sosial dan kesopanan ketika menggunakan media sosial. Apa itu etika? Etika berasal daripada satu perkataan Inggeris iaitu ethos yang bererti perangai, kepribadian atau adat. Dari segi istilah pula, ia bererti perangai individu sama ada baik maupun buruk. Salah laku etika pula ialah satu kesalahan daripada aspek kesopanan dan moral. Antara contoh kesalahan salah laku etika secara fizikal ialah vandalism, gejala buli dan masalah disiplin dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, salah laku etika tidak berlaku secara fizikal sahaja, ia juga berlaku secara dalam talian, terutamanya di media sosial. Contohnya, pembulian cyber, penyebaran berita palsu, perjudian dan melayari laman web yang tidak berfaedah. Punca terjadi salah laku etika media sosial ini ialah pertamanya ialah ketiadaan konteks fizikal. Seperti yang kita tahulah, segala urusan dalam media sosial adalah secara dalam talian. Maksudnya kita tak ada face to face, kita tak jumpa berdepan-berdepan. So di situ setiap pengguna mempunyai perasaan berani untuk menyatakan apa saja yang mereka mahu, walaupun benda itu adalah bentuk sindiran, kutukan dan hinaan. Cuba kita bayangkan kita kutuk orang tu depan-depan, apa tak bengkak biji mata kita. Tapi sebabkan secara dalam talian ni menggunakan media sosial, kita tahu kita takkan berdepan dengan orang itu. So kita berani untuk menyatakan apa sahaja kerana kemungkinan kita takkan berjumpa dengan orang itu. Di situ mereka berani untuk melakukan salah laku etika. Selain itu, perasaan tidak takut akan undang-undang juga merupakan penyebab salah laku etika ini terjadi. Walaupun dalam Malaysia ni sudah ditetapkan undang-undang yang berkaitan dengan salah laku etika ni seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, tapi tak ramai yang takut akan undang-undang ini. Mungkin disebabkan denda dan hukumannya tidak terlalu berat, mana mereka merasakan diri mereka mampu untuk menanggungnya. Contohnya macam denda kan terlalu murah, mereka mampu membayar segala denda, dan mungkin kalau kena penjara pun sekejap je, mereka tak takut macam alah penjara sekejap je, lepas tu keluar. Dan mungkin mereka selama ni tidak pernah nampak orang yang melakukan salah laku etika ini dikena hukuman. Mereka beranggapan bahawa undang-undang ini tercipta tapi tidak dilaksanakan. Seterusnya, terlalu mengajar populariti juga merupakan punca yang sangat-sangat kuatlah terjadinya salah laku etika penggunaan media sosial ni. Seperti yang kita sedia maklum, ramai
ramai pengguna popular, terkenal, diviralkan bukan disebabkan kandungan media sosial mereka itu yang bagus atau baik, tapi kebanyakan daripada kandungan itu adalah perkara yang tidak baik lah, sehingga mendatangkan kecaman. Mereka tak kisah walaupun diri mereka dikecam, yang penting mereka boleh jadi lebih terkenal, lebih popular, mereka berasa sangat-sangat senang hati. Di situlah penyakit kemaruk populariti yang sepatutnya dihindarkan, kerana ini akan menggunakan lebih banyak masalah salah laku etika. Di samping itu, akibat terlalu mudah terpengaruh dengan trend-trend semasa yang ada di media sosial ini juga, banyakkan pengguna ini telah melakukan salah laku etika. Sebagai contoh lah, sebelum ni pernah lah satu trend ni menjadi sangat popular di Twitter, iaitu spill the tea, atau dengan secara kasarnya ia mengaibkan, membuka aib sesuatu kumpulan atau individu. Spill the tea ni adalah sesuatu tindakan di mana mereka menceritakan perkara-perkara buruk atau tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seseorang itu terhadap diri mereka. Mereka menceritakan kebenaran di sebalik semua perkara yang berlaku, tetapi secara tidak langsung mereka juga mengaibkan individu yang terlibat. Mereka sebenarnya melakukan perkara tersebut dengan satu tujuan yang baiklah, untuk memberi awareness kepada orang lain supaya tidak terjebak atau tidak terbabit dengan individu atau kumpulan tersebut, supaya perkara yang berlaku itu tidak berlaku kepada orang lain. Ia sesuatu yang sangat baik, tapi disalahgunakan oleh sesetengah individu di mana mereka menggunakan trend ini untuk mengaibkan seseorang dengan tujuan jelas untuk menjatuhkan maruah seseorang yang mereka benci, mereka tidak suka, dan sebagainya. Yang menjadi lebih teruk adalah apabila mereka menyatakan secara jelas identiti individu yang mereka kaitkan itu, individu maupun kumpulan. Itu akan menjejaskan imej dan juga menjatuhkan maruah individu tersebut lah, dan juga boleh mengundang kepada lebih banyak salah laku etika yang lain, seperti pergaduhan di media sosial apa semua. Dan punca berlakunya salah laku etika media sosial ini juga adalah disebabkan terlalu mudah terpengaruh dengan propaganda yang terdapat di media sosial. Kebanyakan pengguna mereka tidak gemar melakukan usul periksa untuk mendapatkan kesahihan sesuatu perkara yang terdapat dalam media sosial. Mereka lebih gemar mempercayai apa yang mereka baca, dan mereka berkongsi kepada orang lain. Benda ini akan mengakibatkan penyebaran berita palsu dan juga boleh menyebabkan jenayah-jenayah seperti penipuan wang tunai, dan macam-macam lagi lah, jenayah-jenayah yang teruk yang boleh dilakukan secara dalam talian. Akhir sekali, punca berlakunya salah laku etika ini adalah sebabkan tekanan realiti kehidupan, di mana masyarakat gemar menyatakan sekali lagi isi hati dan perkara-perkara yang terbuku dalam hati mereka di media sosial. Dalam hal ini, akibat tekanan itu yang besar, sekiranya masyarakat sering menyatakan amarah dan kekesalan mereka atau perasaan sedih mereka di media sosial. Perkara ini tidak salah untuk dilakukan, tetapi mempunyai cara yang betul lah, tidak secara sesuka hati mereka, kerana perkara ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat peribadi dan mungkin boleh diterima orang lain dan kemungkinan tidak boleh diterima orang lain. Sekiranya perkara itu tidak boleh diterima orang lain, mungkin ia akan mendatangkan lebih banyak kecaman dan boleh mengakibatkan lebih banyak tekanan pada diri mereka. Kesan-kesan salah laku etika penggunaan media sosial ialah tercetus situasi panik dan ketakutan psikologi dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam era pandemik COVID-19 ini. Contoh salah satu etika yang sering terjadi ialah penyebaran berita palsu. Hal ini sering dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab, tetapi mereka sepatutnya tidaklah melakukan perkara ini. Hal ini kerana penyebaran berita palsu ini tidak mengakibatkan satu individu sahaja, tapi memberi kesan kepada sejumlah besar kelompok masyarakat. Selain daripada itu,
Masyarakat juga akan cepat merasa panik apabila mereka mendapat berita-berita yang boleh senang cerita boleh memberi kesusahan untuk diri mereka, sedangkan perkara tersebut adalah tidak benar. Selain itu, wujudnya isu perkauman juga merupakan salah satu kesan yang sangat-sangat kritikal dan sering berlaku di media sosial. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia ni mempunyai pelbagai kaum, iaitu Melayu, India, Cina, Kadazan dan macam-macam lagi. Contoh-contoh isu perkauman yang sering terjadi dalam media sosial ni ialah sebagai contoh apabila seseorang itu mengalami pergaduhan atau melakukan perkara-perkara yang tidak baik, mulalah mereka mengaitkan kaum-kaum yang terlibat, seperti kemalangan. Apabila berlaku kemalangan antara Melayu dan juga orang Cina, mulalah mereka cakap kaum ni memang cara memandang mereka macam ni, teruk semua. Di situ apabila keluar komen-komen yang seperti itu, ia akan mengakibatkan isu perkauman yang boleh menjadi sangat-sangat serius dan boleh mengugat ketenteraman dan keharmonian masyarakat. Sekali salah laku etika penggunaan media sosial juga boleh mengakibatkan timbulnya fitnah dan menjatuhkan aib seseorang ataupun masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram yang banyak memaparkan kandungan-kandungan yang sama ada berkaitan pemilik akaun tersebut atau pemilik akaun orang lain. Benda-benda seperti ini sering mengundang fitnah. Sebagai contoh, apabila kandungan-kandungan tersebut mempunyai mesej-mesej yang tersendiri atau isi tersirat, di mana tidak semua orang boleh memahaminya. Kemungkinan orang dapat menerima mesej yang ingin disampaikan, tetapi setengah orang mungkin tidak dapat menerima atau dapat memproses mesej yang ingin disampaikan. Di situ mungkin berlaku salah faham dan mungkin boleh menimbulkan fitnah. Apabila menimbulkan fitnah akan berlakunya pergaduhan. Berlakunya pergaduhan mungkin boleh menjatuhkan aib seseorang atau individu yang terlibat dengan perkara yang telah terjadi tersebut. Isu berkaitan salah laku etika dalam penggunaan media sosial harus dititik beratkan oleh setiap aspek masyarakat, sama ada individu, masyarakat ataupun kerajaan. Tambahan pula, pada era yang semakin pesat dengan teknologi IT, di mana penubuhan laman media sosial ni telah diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Ia sepatutnya menjadi satu dorongan supaya etika ini lebih dititik beratkan dan tidak dipandang mudah untuk menjaga kemaslahatan rakyat, negara dan juga ekonomi. Antara etika yang betul dalam penggunaan media sosial ialah sentiasa menghormati pendapat yang berbeza daripada orang lain. Tidak semua orang mempunyai pendapat yang sama. Walau bagaimanapun, setiap individu haruslah menghormati setiap pendapat yang diberikan. Pengguna laman media sosial sering melakukan kiriman dalam akaun mereka untuk menyatakan pendapat dan kongsi pengalaman mereka atau sesuatu perkara yang terjadi. Hubungan dengan itu adalah sangat penting untuk pengguna-pengguna lain yang membaca atau terlihat kiriman-kiriman tersebut untuk sentiasa berfikiran positif dan berfikiran terbuka untuk setiap kiriman yang dikongsikan. Setiap pengguna perlu menerima dan bertolak ansur dengan setiap pendapat yang diberikan. Sikap bertolak ansur ini merupakan salah satu etika yang sangat penting dan harus dititik beratkan, tak kira secara fizikal atau secara dalam talian. Selain itu, menjaga adab dan kesopanan juga tidak terbatas dan jenata saja, bahkan secara dalam talian juga setiap masyarakat dan individu perlu menjaga adab-adab mereka. Lagi-lagi dalam media sosial ni, media sosial ni merupakan satu pentas yang sangat luas, di mana terdapat pelbagai jenis kaum, bangsa dan juga masyarakat, individu yang mempunyai pelbagai ragam. Walau bagaimanapun, ada setengah individu yang suka berjenaka, tetapi setiap jenaka yang dinyatakan tu haruslah mempunyai tidak
melampaui batas dan juga beradab, tidak mengandungi unsur-unsur lucah, unsur-unsur penghinaan dan menjatuhkan maruah orang lain. Perkataan-perkataan kesat juga adalah sebaik-baiknya dielakkan. Seterusnya, kebanyakan pengguna media sosial ialah daripada golongan intelek di mana mereka sangat-sangat bijak dalam mengendalikan media sosial. Oleh itu, pengguna tersebut seharusnya tidak mudah terpengaruh, tidak terlalu mudah terpercaya dengan sembarang informasi dan maklumat yang tersebar di media sosial. Mereka sepatutnya mengenal pasti kesahihan sesuatu perkara sebelum menyebarkan atau berfikir sebelum memberi komen terhadap pengguna-pengguna lain. Golongan-golongan ini juga sepatutnya menjadi teladan dan juga menginspirasikan orang lain untuk menjaga adab mereka ketika secara dalam talian. Mereka juga boleh menasihati atau memberi teguran secara baik, menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada pengguna-pengguna lain yang kurang bijak. Janganlah apabila mereka terlihat satu pengguna yang kurang bijak, mereka pun jadi kurang bijak, mereka kecam. Sepatutnya mereka menunjukkan contoh yang baik, membawa mereka kepada kebaikan dan menunjukkan mereka perkara yang betul dan etika-etika yang sepatutnya mereka patuhi dalam menggunakan media sosial. Pengguna juga seharusnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Perhatian dan mengambil berat akan pengguna lain juga merupakan satu tanggungjawab dan merupakan satu etika yang sangat-sangat baik untuk diamalkan dalam menggunakan media sosial. Beretika dalam menggunakan media sosial banyak memberikan kepentingan kepada setiap individu masyarakat dan juga memberi impak yang baiklah untuk negara. Antaranya adalah dapat menjaga keharmonian dalam kalangan masyarakat. Keharmonian dalam masyarakat ni dapat dicapai apabila setiap pengguna menjaga adab sesama mereka, di mana kurang berlakunya pergaduhan, kurang berlakunya perbalahan sama antara kaum ataupun berbilang kaum. Media sosial ini melibatkan kelompok besar masyarakat di setiap pelosok negara. Sekiranya kurangnya berlaku pergaduhan dalam adab maya, sebagai masyarakat tidak akan mempunyai apa-apa isu terhadap satu sama lain dan juga dapat mengelakkan sebarang konflik daripada terjadi. Selain itu, etika yang baik dalam menggunakan media sosial juga dapat memudahkan perkongsian maklumat dan juga informasi secara dalam talian. Hal ini kerana kebanyakan maklumat adalah lebih mudah untuk disebarkan secara dalam talian. Perkara ini dapat dibuktikan apabila ramai pengguna prihatin dan bertanggungjawab yang hanya menyebarkan perkara yang sudah jelas kesahihannya tanpa ada kehadiran unsur ragu dan palsu. Perkongsian maklumat secara dalam maya merupakan satu alternatif yang sangat efektif untuk berkongsi maklumat. Oleh itu, etika yang baik dalam menggunakan media sosial ni sangat membantu dalam keberhasilan penyebaran maklumat. Seterusnya, masyarakat juga dapat merapatkan silaturahim sesama pengguna apabila menjaga etika dalam menggunakan media sosial. Dalam konteks ini, pengguna dapat berkenalan dan menghubung dengan pengguna-pengguna lain secara mesra tanpa sembarang perasaan benci dan sembarang pergaduhan. Seterusnya, dapat mendapatkan silaturahim sesama pengguna juga merupakan kepentingan kita menjaga etika dalam menggunakan media sosial. Dalam konteks ini, pengguna dapat berkenalan dan berhubung dengan masyarakat dengan lebih baik. Penggunaan bahasa yang baik seperti tiada menggunakan perkataan-perkataan kesat, menggunakan bahasa yang sopan, perlakuan yang sopan dan adab yang terjaga dapat mengelakkan sebarang pergaduhan dan rasa benci sesama masyarakat. Tambahan pula, mereka juga boleh mewujudkan satu suasana dan hubungan yang selesa antara pengguna. Menjaga adab sesama pengguna media sosial dapat melahirkan komuniti yang bersatu sama ada dari alam nyata dan juga alam maya. Hal ini dapat merapatkan diri sesama pengguna dan mereka dapat bergaul secara sihat dan tiada konflik yang akan berlaku. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kumi Delfin bin Asadu Delfin. Untuk cadangan dan kesimpulan, media sosial seharusnya kita gunakan agar ia memberi manfaat kepada kita. Tetapi media sosial juga boleh memberikan keburukan.
Oleh itu, kita perlulah jauhi perkara-perkara negatif. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan diri daripada melakukan provokasi di antara masyarakat seperti menyebarkan berita palsu agar negara lebih aman. Amatlah penting untuk kita berfikir dahulu sebelum menyebarkan sesuatu perkara. Adakah ianya baik untuk kita sebarkan ataupun tidak? Contohnya seperti kita lihat generasi sekarang, sesetengah mereka suka menyebarkan hal-hal yang buruk berlaku di rumah untuk mendapatkan perhatian. Walhal ianya cuma akan menjadikan perkara tersebut lebih buruk. Kita seharusnya berbalik kepada tujuan asal penciptaan media sosial, iaitu memberi kesenangan kepada kita untuk berhubung dengan orang yang berada jauh. Lagi-lagi dengan pandemik yang melanda sekarang, sesetengah orang tidak dapat jumpa orang tua disebabkan kawalan pergerakan. Sejurus dengan itu, ia dapat mengeratkan silaturahim dan memudahkan kerja-kerja tanpa perlu bertemu berdepan. Good input, good output. Jika kita menggunakan media sosial dengan sebaiknya, maka kita akan memperolehi banyak perkara baik. Contohnya dapat bersoal jawab dengan ustaz-ustaz soal agama yang kita muskil. Yang penting sekali adalah jangan sesekali cuai ketika menggunakan media sosial. Ianya memberi banyak manfaat dan kebaikan, tetapi media sosial juga dapat memusnahkan hidup kita sekelip mata jika kita cuai. Oleh itu, sentiasa berwaspada dan berhati-hatilah ketika menggunakan sosial media. Terima kasih, itu saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum.